Kita kena tahu dalam peristiwa perang Badar 313, 313 orang pergi menyerang, berperang dengan orang kafir 1000 lebih. Ingat yang mereka datang dalam keadaan berpuasa. Mereka datang dalam keadaan bertahajud. Mereka datang dalam keadaan singa kelaparan. Kamu hantar 1000 orang pada kita pun, 100,000 pada orang kita pun, 1 juta pun pada kita. Kalau kita datang, kita mati dengan darah, tak ada masalah. Kita datang dengan mati dengan darah. Jangan main-main kan. Setiap kalimah yang mengalir dalam badan kita adalah kalimah La ilaha illallah. Pagi dan malam kita mengucapkan perkara ini. Semua badan di dalam badan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main dengan Islam Jangan main-main dengan Islam. Kau pandang mata aku. Mata ini bukan mata untuk kita seperti singa kelaparan. Ini semua orang-orang Islam, ini sahabat-sahabat kita ini. Kalau bangkit kamu, tak tahu mana tanah kamu nak lari. Kamu kata kelang tu besar sangat kamu dapat. Kamu nak tengok kita kepung satu kelang. Kamu nak tengok kita turun satu kelang. Berapa ramai kamu? Kamu boleh pegang pistol. Belum tentu kamu boleh tembak. Kita tak ada pistol, kita tak ada apa, kita kosong je. Tapi kalau sebab nama Allah dan Rasul, kita mati untuk Islam. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi ke channel ni, channel Genzo Production. Okey, topik hari ni macam yang korang baca dekat tajuk tu, korang dah tahu apa yang aku nak ulas hari ni berkenaan isu 2 bodyguard yang dipukul sebab berpuasa. Okey, baru-baru ni kita digemparkan isu viral ni yang berlaku di Kelang, di mana seorang majikan ni memukul 2 bodyguard beliau disebabkan berpuasa. Dan isu ni sangat-sangat sensitif sebab ianya melibatkan agama. Bila mana dia melibatkan agama, ianya akan gempar. So, bukan sahaja gempar kat Malaysia sebenarnya, berita ni dah sampai ke Indonesia. So, apa pendapat aku? Bagi aku malulah. Malu. Sebab apa malu? Sebab semua orang tahu Malaysia salah satu negara yang majoriti rakyatnya adalah beragama Islam, dan negara Malaysia juga adalah agama rasmi persekutuannya adalah agama Islam. So bila mana berlaku benda ni kat Malaysia, 2 bodyguard berpuasa, dan disebabkan berpuasa mereka dipukul di negara yang mengamalkan, yang majoritinya masyarakatnya adalah Islam, dipukul sebab berpuasa. Bagi aku malulah. Malu. Kenapa benda ni berlaku? Dan benda ni sedikit sebanyak mencarat imej kita kat Malaysia je yang tahu sebenarnya perkara yang sebenarnya berlaku. Cuma orang-orang kat luar negara sana yang mendengar berita ni, diorang tak faham. Diorang tak faham dan diorang tak tahu. Dan diorang akan berfikir bukan-bukanlah, adakah negara Malaysia ni sangat susah untuk mengamalkan agama Islam, ataupun sebaliknya. Sebab apa? Sebab berita macam ni, berpuasa dipukul oleh majikan. Jadi aku tak nak cakap banyak. Memang malulah jika pelaku yang ditangkap tu, bukan pelaku, mangsa yang kena pukul tidak diadili dengan betul, dan suspek yang melakukan perkara keji ni terlepas. Sangat-sangat malu. So, apa yang aku nak bahas hari ni berkenaan isu ni dah tersebar luas dan sehingga diliput di negara jiran kita, Indonesia. Dan aku ada petik satu video di mana diorang ulas perkara ni, mendapat view sebanyak 1 juta dalam masa 2 ke 3 hari. Dipetik daripada channel Tribune News. 1 juta viewer. Bayangkan, 1 juta viewer disebabkan bodyguard ni kena pukul sebab berpuasa. Dan pendapat peribadi aku sendiri, memang aku malulah. Sangat malu. Jadi aku tak nak cakap banyak. Jom kita tengok video ni. Adakah pemberitaan ni secara telus atau ada misleading info dekat situ. So, pada view Indonesia, aku akan terangkan sedikit sebanyak apa yang aku tahu. Dan korang jangan risau. Aku akan kupas sikit lah. Sebab bukan semua aku tahu, tapi aku akan kupas sikit berkenaan isu ni, apa yang korang tertanya-tanya sebenarnya selama ni. Jadi jom kita tengok. Hanya karena berpuasa di bulan Ramadan, 2 lelaki yang bertugas sebagai pengawal pribadi dipukul hingga dicambuk. Pelaku diduga tak lain adalah majikan mereka. Kejadian ini sangat mengejutkan karena Malaysia adalah negara Islam. Menurut Kepala
Yes, negara Malaysia adalah negara Islam. Memang mengejutkan lah. Apa yang dicakap tu betul lah. Memang mengejutkan. Bila mana macam kau dengar ni, macam kau dengar seorang pekerja dekat Arab Saudi dipukul sebab solat. Mesti kau terkejut. Kau dekat Malaysia ni mesti kau terkejut. Takkan solat pun kena pukul. Arab Saudi tu kan negara Islam. Macam tu jugalah orang luar menilai Malaysia ni. Sebab Malaysia ni terkenal dengan Islam. Majoriti Islam. Islamnya besar. Dan agama Islam adalah agama rasmi. Tiba-tiba pula berita keluar kena pukul sebab berpuasa. Mau tak terkejut diorang ni? Jom kita teruskan. Kepala Polisi Daerah Danwangi, Asisten Komisioner Muhammad Zainal Abdullah, peristiwa itu terjadi di sebuah kondominium Jalan Pinang Batu Nilam, Klang, Selangor, Malaysia pada Selasa 13 April 2021. Bukan seperti di China, di mana minoritas Muslim Uighur kerap mendapat perlakuan diskriminasi termasuk dalam pelaksanaan puasa Ramadan. Kedua bodyguard berusia 43 tahun dan 26 tahun itu dicambuk rotan oleh majikannya. Tidak diketahui apakah sang majikan yang melakukan penyiksaan ini beragama Islam atau tidak. Okey, berita ni cakap tidak mengetahui apakah majikan ini adalah beragama Islam atau tidak. Okey, sebenarnya tidak. Memang tidak. Kalau majikan tu beragama Islam, dia tak mungkin akan buat benda ni. Benda yang perkara-perkara macam ni sebenarnya selalu je berlaku, cuma tak viral. Bila mana ada segelintir majikan yang bukan beragama Islam, dia terlalu resis dan terlalu bersifat perkauman, bersifat bangsa, bersifat agama ni, dia selalu sebenarnya berlaku. Cuma tak diviralkan dan tak diwar-warkan dan tak dilaporkan kepada pihak berkuasa. Jadi bila mana kita berdiam diri, kita tak melaporkan perkara yang sebenar berlaku, dia akan naik kepala lah. Bila naik kepala, ini yang jadinya. Dia pukul sebab berpuasa. Lagi satu disebabkan duit lah, duit. Bila duit tu banyak sangat, dia dah bertuhankan duit. Bila dah bertuhankan duit, apa yang dia fikir dia boleh buat, dia nak buat. Dan dia lupa sebenarnya negaranya ada undang-undang. So respect kepada dua brother ni, dua yang kena pukul ni, sebab berani keluar untuk buat laporan polis. Jadi pada korang viewer daripada Indonesia, kalau korang tak tahu, yang melakukan perkara ini dah pun ditangkap. 如果和我的保镖发言了有什么误会的话，我觉得我向你各位穆斯林道歉，向我们的元首，向我2个前保镖道歉，向全国所有的穆斯林道歉。但是我绝没有侮辱的言论。谢谢各位。 Dan kami sebagai rakyat Malaysia mengharapkan undang-undang sangat adil lah dalam hal yang berlaku ni. Jika tidak adil, jika suspek yang melakukan perkara ni bebas, terlepas, malulah. Sangat-sangat malu sebab ianya adalah melibatkan agama, melibatkan kaum. Walaupun sebenarnya tak sepatutnya kita libatkan kaum dan agama. Tapi dia dah sebut pasal Islam. Kenyataan yang paling resis aku pernah dengar dan perkataan yang paling menghina yang aku pernah dengar, kamu pilih Allah atau kamu pilih saya. Itu sangat-sangat memukul sebenarnya. Jangan cakap kita sebagai umat Islam kat Malaysia. Umat Islam seluruh dunia bila tahu berita ni berlaku, dia akan mengundang satu perspektif yang negatif lah. Kenapa benda ni berlaku di negara Malaysia? So kita tak boleh nak salahkan diorang punya perspektif. Kita tak boleh nak salahkan apa yang diorang fikir sebab diorang tak faham apa yang sebenarnya berlaku kat Malaysia. Jadi kepada viewer daripada Indonesia, pelaku tu dah pun ditangkap. Dan pada korang yang tertanya-tanya adakah Malaysia sangat sukar untuk mengamalkan agama Islam, itu sangat salah. Sebab dekat sini sangat-sangat
senang dan mudah. Malaysia adalah salah satu negara yang diakui oleh seluruh umat Islam dekat dunia. Negara ini adalah negara yang paling mudah untuk mengerjakan ibadah sebagai umat Islam. Jadi korang tak perlu takut, tak perlu risau. Perkara ini adalah perkara kecil walaupun sangat besar. Dia adalah perkara yang terpencil sedikit. Dan mungkin diorang punya majikan ni adalah majikan yang sangat-sangat resis. Kita harapkan yang terbaiklah untuk pengadilan untuk dua brother ni. Dikutip Tribunnews.com dari Harian Metro, pada Kamis 15 April 2021, awalnya korban yang berusia 26 tahun mengatakan kepada sang majikan bahwa mereka berpuasa. Mendengar hal tersebut, sang majikan pria berusia 43 tahun itu kemudian memarahi korban dan menamparnya. Kejadian tersebut menyebabkan korban menderita pembekuan darah dan lebam di sekujur tubuhnya. Sementara itu dikutip dari Astro Awani, kini Polsek Klang Selatan menangkap 4 orang yang diduga terlibat insiden penganiayaan tersebut. Okey, takat tu je. Betul. Penangkapan telah dilakukan dan bukan seorang je yang kena tangkap. Tak silap aku ada 5 orang. Dan suspek utama dia adalah bos tu lah. Bos yang sangat resis tu. Jadi kesimpulannya kepada korang yang tak faham apa yang berlaku, sebenarnya perkara ni sangat besar walaupun nampak kecil. Tapi aku harap korang jangan kaitkan agama, korang jangan kaitkan isu perkauman. Sebab ini adalah perkara individu walaupun sebenarnya melibatkan agama. Sebab dia dah menyentuh bab puasa, dia dah menyentuh bab Allah. Ini bukan perkara kecil. Jangan cakap kita sebagai rakyat Malaysia yang marah. Seluruh umat Islam dekat dunia ni akan marah bila tahu perkara ni. Jadi itulah, sangat disayangkan benda ni berlaku di Malaysia. Dan apa yang kita mampu harapkan adalah suspek dapat hukuman yang setimpal dengan apa yang dibuat. Dan kepada mangsa-mangsa ni dapat pengadilan yang betul lah. So itu je apa yang aku nak cakap kepada korang kat luar sana. Jika benda ni berlaku, jika korang sebagai pekerja dianiaya, ditindas oleh majikan yang bukan Islam ni, dia larang korang beribadat, dia larang macam-macam, korang keluar dan laporkan. Kalau korang berdiam diri, benda ni akan sentiasa berlaku dan majikan korang akan naik kepala. Mungkin korang dah terlepas, tapi pekerja-pekerja lain selepas korang tu akan menerima nasib yang sama. Dan bila dibiarkan, dia akan jadi macam ni lah sampai melampau-lampau. Jadi pada viewer pula daripada Indonesia, apa yang korang fikir, apa yang korang tengah fikir sekarang ni, mungkin korang rasa Malaysia sangat kejam. Jangan cakap Malaysia sangat kejam. Ini adalah kelakuan segelintir manusia yang resis, yang memang sangat tak beradab. Jadi jangan pukul rata. Kalau korang rasa Malaysia ni adalah negara yang susah untuk mengamalkan ibadat sebagai umat Islam, anda salah lah. Anda silap. Malaysia sangat bebas. Dan semua agama pun bebas untuk melakukan kerja ibadat mereka. Cuma jangan pernah usik agama Islam dekat Malaysia ni. Jika usik, benda ni akan berlaku lah. Mereka akan diserang. Dan NGO kat Malaysia pun dah serang rumah pelaku ni. Cuma bukan serang untuk pukul, bukan. Kita serang untuk mengajukan protes. Sebab negara Malaysia ni ada undang-undang. Cuma pada hari ini kami daripada Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia dan NGO, ramai lagi, banyak ni semua ni, rakan-rakan NGO hadir ke hari ini kerana nak memberi mesej yang jelas kepada Mr. Chong dan juga kepada syarikat-syarikat dan juga keluarga-keluarga yang mana yang terlibat lah. Saya tak mahu sebut nama-nama, tapi yang kita pasti Chong, kerana di depan kita ni ada 2 orang, mana kita ni tu? Ni. Abang, Azmi Sam. Kita hari ni, pasal hari tu semalam dia pukul 2 orang kita ni, orang Islam saudara kami ni kena pukul di depan abang sendiri pun di sini. Jadi kalau kami tak datang, muka kami letak mana? Apa sekalipun yang berlaku, undang-undang perlu didahulukan. Jadi kita mengharapkan yang terbaik lah kepada pihak berkuasa, kepada undang-undang Malaysia ni, agar suspek dihukum setimpal dengan apa yang dilakukan pada mangsa-mangsa ni. So itu saja apa yang aku boleh nasihat. Kita hindarkanlah perkauman ni. Kita sayangkan perpaduan, kita sayangkan keharmonian yang selama ni kita bina. Tiba-tiba timbul 2-3 makhluk bodoh macam ni, ianya lebur.
So aku harap kita teruskan bersabar. Ini adalah ujian sebenarnya bagi kita umat Islam. Dan yang terakhir aku nak ucapkan selamat berpuasa lah kepada korang semua. Semoga puasa kita pada tahun ini adalah puasa yang terbaik untuk kita. So, apa pun, selamat berpuasa kepada korang semua. Assalamualaikum. Bye-bye.